Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Terima kasih kerana anda dapat bersama-sama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan berita terkini pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Komen anda amat dihargai. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda supaya kita dapat menambah baik channel ini pada masa yang akan datang. Berita terkini bermula dalam kiraan 1, 2, 3. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Bertajuk Mahathir tolak Anwar sebab takut kekayaan pemimpin terbongkar. 11 Julai 2022. Berita penuh. Ketua Cabang PKR Hulu Selangor, Dr. Satya Prakash Nadarajan mendakwa pejuang menolak idea Anwar Ibrahim mengetuai pembangkang kerana takut kekayaan pemimpin parti itu terbongkar jika Presiden PKR menerajui kerajaan pusat. Jelas Dr. Prakash, pendirian pejuang untuk memulihkan negara daripada gejala rasuah berbeza dengan agenda reformasi diperjuangkan oleh PKR. Katanya benteras rasuah pejuang di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad adalah terpilih, lebih kepada membalas dendam atau demi agenda pribadi. Tetapi agenda reformasi PKR adalah membenteras rasuah secara menyeluruh, tidak pilih kasih, mencari pesalah sampai ke lubang cacing, katanya. Tambahnya lagi, inilah punca pejuang dan Mahathir terus menolak Anwar kerana takut kekayaan luar biasa pemimpin-pemimpin pejuang akan terbongkar jika dia menjadi Perdana Menteri, katanya kepada Malaysia Kini. Dr. Prakash berkata demikian sebagai mengulas kenyataan timbalan Presiden Pejuang Marzuki yang ia baru-baru ini. Marzuki dalam wawancara bersama Malaysia Kini berkata, pejuang menolak idea bahawa Anwar harus mengetuai pembangkang jika pendekatan kemah besar dipersetujui untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PR15 akan datang. Katanya lagi, sejak langkah Sheraton, kita melihat PH hilang tumpuan, terutamanya semasa insiden pengundian bajet di mana gabungan itu tidak mempunyai keputusan yang jelas, kata Marzuki. Pendekatan kemah besar itu telah disokong oleh beberapa pemimpin PH agar gabungan itu bekerjasama dengan parti pembangkang lain bagi memastikan pertarungan lurus pada PR15. Ini selepas pilihan raya negeri Melaka dan Johor telah menyaksikan BN memenangi majoriti 2/3 walaupun memenangi kurang daripada 45% undi popular hasil sistem pilihan raya First Past the Post FPTP. Bagaimanapun, Dr. Prakash berkata, Marzuki menolak kepimpinan Anwar tanpa asas kukuh. Tambahnya, kalau kita membaca wawancara Marzuki, tidak memberi sebarang sebab konkret kenapa Anwar tidak boleh mengetuai pembangkang pada PR15. Katanya lagi, saya cabar Marzuki untuk memberi satu sebab realistik kenapa Anwar tidak boleh mengetuai pembangkang dan bakal Perdana Menteri pada PR yang akan datang ini, katanya lagi. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belum pun habis kes SRC International 1MDB, banyak lagi kes-kes yang lain, Yayasan Akal Budi. Tiba-tiba baru-baru ini timbul satu lagi kes yang amat besar yang sentiasa ditakuti oleh seluruh negara berkenaan dengan rasuah-rasuah. Tetapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, SPRM akhirnya membuat pengumuman yang mengejutkan. Apabila SPRM menyiasat jika projek ladang durian Gunung Inas ada unsur rasuah.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengumpul maklumat dan membuat tinjauan bagi menentukan sekiranya wujud unsur-unsur rasuah atau salah laku yang berkaitan dengan pembangunan projek ladang hutan durian Musangking. Musangking lagi. Musangking di Gunung Inas di Kupang, Baling, Negeri Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syarul Nizam Abdul Manap berkata, ia adalah langkah awal Suruhanjaya itu untuk mengenal pasti sekiranya wujud sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang berkaitan. Katanya dalam kenyataan itu, buat masa ini pihak kami akan menemui dan menemu juga pegawai-pegawai agensi yang terlibat dan mereka yang boleh membantu kami dalam tujuan untuk pengumpulan maklumat yang relevan, katanya. Tambahnya lagi, jika ada asas berlaku kesalahan rasuah, maka pihak kami akan ambil tindakan sewajarnya. Tambahnya lagi, jika berlaku sebarang pelanggaran prosedur, maka perkara ini akan dirujuk kepada pihak yang terlibat untuk tindakan penambahbaikan, katanya ketika dihubungi oleh bernama pada hari ini. Beliau berkata SPRM akan mendapatkan dokumen dan kenyataan saksi yang terlibat dalam membuat keputusan pada peringkat awal projek itu diluluskan atau lebih awal daripada itu. Syarul Nizam berkata sekiranya SPRM tidak menemukan sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya, Suruhanjaya itu akan menyerahkan kepada agensi lain untuk tindakan yang lanjut. Pada 4 Julai yang lepas, beberapa kawasan di Baling dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan selama 3 jam menyebabkan 1,490 penduduk terjejas selain meragut 3 nyawa. Pembangunan ladang durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi didakwa menyumbang kepada kejadian itu yang mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek itu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, memang bikin panas betul-betul kalau ini sebab hujan banjir, banjir kilat tersebut yang telah menyebabkan ramai orang dilanda musibah dan ada 3 nyawa yang melayang kerana perkara ini. Memang bikin panas. Dan memang saya setuju supaya SPRM buat siasatan betul-betul kalau memang ada unsur rasuah, kalau memang patut dihadapkan ke mahkamah, diambil tindakan. Jangan main-main. Ini boleh melibatkan keselamatan orang. Ini boleh melibatkan nyawa orang. Sekarang didakwa pula ladang ataupun pegunungan ladang di Durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi itu didakwa menyumbang kepada kejadian itu yang telah mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek terbabit. Siasat betul-betul, betulkah itu puncanya? Kalau betul itu puncanya, pastikan orang yang berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Kesian orang yang dilanda musibah. Kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada kebenaran disingkapkan, itu memang menyebabkan keluarga pasti sakit hati yang berpanjangan. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.